Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ni sahabat-sahabat saya yang mereka pergi ke Mekah, mereka pergi ke Mekah, mereka tanya ada 2 orang yang hantar soalan, 2 orang, soalan mereka sama kan. Bertanya saya, Ustaz, kalau dekat Arafah esok lain daripada yang ada kat buku yang Jakim sedia tu, ada doa yang lain. Dia sebenarnya kalau kita nak berdoa ni umum, sebutlah, tak ada masalah apa. Sebab apa? Sebab doa ketika Arafah ini adalah mustajab. Tapi kalau kita boleh dengan bahasa Arab ambil ayat Quran ke, atau ada hadis yang tertentu, amalan-amalan yang Nabi suruh kita buat, kita amal, itu baguslah. Tapi atas nama doa ini, doalah apa-apa. Kemudian kita di sini ni macam mana Ustaz? Kita nak doa di sini Ustaz, yang kata doa waktu Arafah ni mustajab. Kita ni bila kita start hari yang ke-9, hari ni hari yang ke-9, saat pada subuh tadi, sepanjang hari adalah mustajab. Ni dia tengok ni, mereka wukuf kat Arafah pukul berapa? Pukul kita dia tengok jam. Dia tengok jam. Oh, lebih kurang pukul ni. Kan? Mereka lah. Kita. Kan? Dan mereka puasa Arafah. Mereka dulu, kita tak lagi. Jadi bila kata doa ketika Arafah, kan? Maka doa ketika Arafah tu sepanjang hari. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, dia sebut dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, dia kata satu hari Arafah itu doa mustajab. Dia kan ada jam-jam tertentu, daripada pukul ini sampai ke pukul ini, oh doa mustajab, lain tak mustajab. Tak, bukan macam tu. Satu hari Arafah itu adalah doa mustajab. Kemudian saya kongsikan satu doa, dan doa ni apa kata lah, yang ni bukan doa Arafah. Yang kita kata tadi, doa ni sifat dia umum, doa lah asalkan benda itu membawa kebaikan yang bukan dosa, bukan maksiat. Saya kata ini doa ni, bila saya sebut ni confirm ramai orang tahu, tapi di sebalik kisah orang tak tahu. Apa dia? Doa yang orang duk baca selepas daripada sembahyang duha. Allahumma inna duha duhauka wal baha'a bahauka. Nampak? Ni doa ni bukan daripada Nabi. Doa sembahyang duha ni ambil mana? Dia ada kisah dia. Kan? Sedangkan doa ini adalah doa yang dibaca oleh satu orang perempuan Arab Badawi ketika di padang Arafah. Jadi sebab tu saya hantar doa ni dekat sahabat saya yang duduk di Mekah dan tadi, kan, marilah, kan, depa ketika Arafah saya hantar marin, depa pun baca. Terima kasih Ustaz, tak pasang kata ni doa Arafah. Terkenal doa tu sehingga satu orang dia dengar terus, dia jadikan doa itu sebagai doa sembahyang duha. Sebab apa? Sebab waktu perempuan tu berdoa di padang Arafah, waktu tu waktu duha. Kan? Dia baca ni, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'uka wal jamal wal quwwatuka sampai habis. Start daripada kawan tu, dia amai, dia habaq dekat orang lah, terus dia masuk dalam beberapa kitab. Termasuklah kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i. Kan? Tapi asal dia, ramai yang tak perasan, asal dia adalah doa Arab Badawi yang dia doa ketika berada di padang Arafah. Ada itu. Jadi pasal kawan ni dia tanya saya, dia kata Ustaz, ada doa yang mudah saya nak baca. Kan? Nanti bila duduk ke padang Arafah ni mudah saya nak baca yang tak mau yang dia duk kongsi lah ni. Saya nampak dah. Kan? Yang dia duk kongsi ni apa yang ada dalam ni lah, laman-laman web dan sebagainya kan. Ambil daripada jabatan sekian-sekian. Bila saya bagi ni, tak pasang kata ni doa Arafah.
Nampak? Jadi inilah yang sepatutnya tadi pun kita baca yang ni. Kalau tak dan tadi pun tak apa, kita bacalah. Walaupun malam ni dikatakan sebagai malam raya, tak ada masalah apa. Pasal makna dia cukup menarik lah. Makna dia yang cukup menarik kalau kita tengokkan, ya Allah, sungguhnya waktu duha adalah waktu, tapi itulah. So waktu ni bukan duha dah, kan? Agak tidak sesuai kalau kita nak baca waktu ni, kan? Ya, sebenarnya dia adalah sebagai doa yang elok, ulama kata elok dibaca ketika, kan, ketika yang kita kata puasa sempena, puasa Arafah, tarikh yang ke-9. Asal dia perempuan tu baca ketika di Arafah, kemudian dia ambil menjadi doa sembahyang duha. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, takbir muqayyad ni, siapa nama dia muqayyad? Muqayyad iaitu maksudnya kait dengan sembahyang. Kait dengan sembahyang. Ulama kata apabila bermula subuh tadi, kan, maka disunatkan kita takbir raya. Yang takbir itu nama takbir muqayyad. Macam mana nak buat? Iaitu habis daripada kita bagi imam lah, imam. Kalau kita sembahyang berjamaah, kan, pasal apa? Imam nak mula kita ikut. Imam habis daripada sembahyang kita ada subuh tadi, subuh. Habis sembahyang subuh, maka imam kena baca yang tak dapat tidak, iaitu istighfar 3 kali, Allahumma antas salam. Baru takbir raya. Jadi serupa juga sekarang ni pun habis maghrib tadi, maka kita kena istighfar 3 kali dulu, baru Allahumma antas salam, baru takbir raya. Oleh kerana ayatul kursi ini satu amalan yang penting sehingga ada jaminan syurga Nabi sebut, maka habis daripada takbir raya baca ayatul kursi, jangan terus kepada doa. Contoh dia, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita ambil ringkas, kan? Astaghfirullah, astaghfirullah. Ini contoh, kan nak buat panjang pun tak apa. Kan? Pasal apa? Pasal Imam Nawawi kata istighfar 3 kali itu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi kita ambil buat contoh. Kan? Habis salam tu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu lafaz yang pendek bagi kita duduk sambung wa ilaika ya'udu, itu tambahan daripada ulama. Nabi dia tak sebut panjang macam tu. Nak sebut panjang pun tak apa, tak ada masalah apa. Baru kita nak buat contoh, kan? Habis yang tu baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbir raya. Habis itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Habis itu kalau kita nak doa-doa, kan? Jadi takbir muqayyad ini iaitu takbir yang dibaca setelah solat. Maka timbul di sini solat apa? Ada fatwa yang keluar kata solat fardu sahaja. Ada fatwa yang kata solat fardu dan solat sunat. Kan? Maka kita ambil jawapan ramai kalangan ulama, iaitu apa sahaja solat, takbirlah kita. Dia nama takbir muqayyad, kait dengan sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang sama ada sembahyang fardu ain, sembahyang fardu kifayah, sembahyang sunat. Lalu kalau sembahyang jenazah, takbir raya. Sebelum angkat, takbir raya dulu. Nabi tahu, makan daging banyak, kan? Tiba-tiba jatuh. Tak apa, kau rehat lah. Rehat apa, tak ada lah. Tak ada lah. Jadi, habis sembahyang jenazah, kita pun takbir raya dulu. Tak sah lah. Siang kerja, lagi dia sedih. Kawan dah tak ada apa takbir raya. Macam tu cara dia, kan? Ini banyaklah tok-tok guru kita, kan? Tok-tok guru kita yang sebut begitu, yang kita dengar, kan? Penerangan yang begitu. Antara macam Syekh Badruddin Ahmad, kan? Bekas mufti Kedah, dia kata takbir raya. Lepas apa nama sembahyang jenazah takbir raya. Apa sembahyang sekalipun, termasuk kalau kita ambil wuduk, sembahyang sunat wuduk, takbir raya. Sembahyang duha, takbir raya. Sembahyang, kan? Begitu. Jadi bagi saya pegang yang tu, apa sembahyang pun kita boleh bertakbir raya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
maka orang yang terlibat dengan sembelihan dia kena ada ilmu yang cukup. Selain daripada apa yang kita sebut contoh tu tadi, amalan Tuan Guru Haji Hashim ni yang lain dia kena tahu. Apa dia? Contoh dia macam pisau dia terpelantin, pisau dia terjatuh, tak ada masalah. Dengan syarat, contoh lembu kan, lembu tu masih hidup, masih hidup. Ambil pisau, kadang kotak basuh Ustaz, sambung sembelih, tak ada masalah apa. Ni Ustaz, potong Ustaz, tajam sungguh Ustaz, tarik putih. Habis Ustaz kami kambui, pasal apa kambui? Halal makan. Lu Ustaz putih tu saja buat kan? Dah Ustaz tarik ingat tajam sungguh. Cuma hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Kalau kita tak tahu, habis Allah putih pula nak suruh kau ni sembelih. Yang terbaik kita yang masuk tu sembelih lah. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita tak mampu, apa akan daya? Pergi orang lain. Begitu. Jadi inilah beberapa perkara yang perlu kita ketahui berkaitan dengan korban, ibadah korban, raya, takbir sebagainya. Jadi yang terakhir saya nak sentuh sini apa dia, iaitu tentang perkara sunat. Antaranya esok kita jangan lupa mandi sunat raya. Malam ni banyakkan berzikirlah. Malam ni kita bertakbir banyak-banyak, bertasbih, bertahmid. Kalau nak amal yang tadi pun boleh dah, kan? Yang tadi tu 100 yang saya kita sebut tadi kan, buatlah malam ni. Kalau boleh malam ni kurangkan tidur pasal untuk nak tahajud je, kan? Maka esok insya-Allah kita bangkit masuk subuh saja, maka kita mandi sunat. Kalau kita nak mula mandi, iaitu masuk subuh dulu. Jangan mandi sunat raya. Mandi sunat raya pergi apa? Pukul 12.30 malam. Dia mau subuh dulu masuk, kan? Baru kita mandi dengan niat sahaja aku mandi sunat raya Aidil Adha. Itu. Kemudian bagi orang yang kita kata kena mandi hadas besar ni, macam mana ni? Tak apa. Dengan mandi hadas besar dah cukup dah, kan? Maka sekali dengan mandi sunat raya tu dapat dah. Dapat. Dengan mandi junub kita kata mandi hadas besar. Baik yang tu. Kemudian makan. Ya. Macam mana Ustaz ni? Ni pasal raya Aidil Adha ni. Dia macam mana Ustaz? Nak makan dulu ke nak sembahyang dulu? Nampak tuan-tuan? Nak makan dulu ke nak sembahyang? Kita tahu dah hari tu kan, Aidil Fitri, kan, raya puasa. Jadi raya puasa ni sunat kita makan dulu. Kan? Kita makan dulu. Pasal apa kita disunatkan makan dulu? Sebab kita nak bagi tahu kata hari ni tak puasa. Hari ni tak puasa. Kan? Kita makan dulu. Makanlah apa-apa. Kadang-kadang sudahlah. Lepas kita pergi sembahyang. Hari ni raya Aidil Adha ni macam mana? Nak makan dulu kah? Kita nak pergi sembahyang dulu kah? Maka kita kena faham. Saya tak ada nak baca ni. Saya tak ada maklumat daripada Ibn Hajar dan sebagainya. Baik, kita sebut sebagai perkara yang kita perlu tahu saja. Kalau nak ambil dalil apa semua tak ada, saya nak buka ni masa dah terhad. Baik, jadi bagi orang yang masuk sembelihan korban, dia masuk, dan lembu dia orang nak sembelih hari yang pertama tu, habis sembahyang raya tu, maka orang akan sembelih lembu dia. Orang ni disunatkan jangan makan lagi, ya kan? Jadi siap-siap apa semua, terus pergi ke masjid sembahyang. Lepas sembelih lembu korban dia, lembu dia tu, kan, maka dia makanlah, ambil sikit dia makan daripada yang tu, yang kata ditangguhkan makan sunat, ditakhirkan makan sampai habis sembahyang. Bagi siapa ni? Bagi orang yang masuk. Lah Ustaz, saya tak masuk Ustaz. Tak masuk kan, nak makan dulu pun tak apa. Itu dah. Ustaz, saya masuk Ustaz.
Saya masuk. Oh, tak boleh makan lagi. Tapi dia pun nak sembelih hari yang ketiga. Hari yang ketiga. Tak apa. 3 hari yang puasa. Tu dah. Nampak tak? Jadi itulah yang kita nak kena faham. Yang kata yang sunat tak makan lagi bagi orang yang masuk dan lembu dia sembelih hari tu. Dari esok, lusa, atau hari yang tasyrik yang ketiga baru nak sembelih lembu dia. Naya. Tak boleh makan. Siapa pula ni aku tak mau. Itu dah aku duk kata dah. Memang karut nak kalau nak masuk. Karut pasal puas hang dapat pahala banyak. Ibadah korban ni. Pahala banyak hang dapat. Kawan kemping-kemping dia masuk. Pas ni pula dia kata, ya aku nak kena melepak 3 hari naya. Bukan faham dia macam tu. Orang yang disunatkan supaya dia tak makan lagi, yang sembelihan dia pada hari pertama. Adapun yang hari yang kedua, yang ketiga, yang keempat baru nak sembelih dengan yang tak masuk. Makanlah. Pas makan tu baru kita pergi solat Aidil Adha gitu. Baik, insya-Allah saya rasa setakat itu saja. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Silakan saya tertemu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه